Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kembali kita ke dalam tutorial run yang seterusnya. Saya rasa ni tutorial kita yang ketiga lah. Okey, kali ini saya akan linkkan run box. Saya zoom sekejap. Okey, run box ni kita akan linkkan dengan beberapa program yang berguna lah. Ni biasanya program ni kebanyakan pakar-pakar komputer menggunakan program ni untuk troubleshoot aplikasi anda yang hang, problem dan sebagainya. Okey, kita mulakan dengan task manager. Okey, sebagai contoh task manager ni kita ada masa 15 minit dalam YouTube. Kalau boleh saya nak cuba singkatkan masa secepat yang mungkin untuk memberi tutorial kepada anda semua. Okey, ni task manager. Saya zoom sekejap. Okey, klik sebelah kanan, right click. Okey, dan klik task manager. Okey, saya kecilkan balik. Okey, kalau kita tengok task manager ni tak beberapa menarik dan kita tak dapat tengok rantaian ataupun link kepada akar program tersebut. Macam ni dia direct je kan, daripada atas sampai bawah. Okey, service, performance. Biasanya yang kami gunakan biasanya proses dan service lah yang selalu digunakan. Tapi untuk menggantikan program task manager ni, okay, ada satu program yang free lah. Kita ambil daripada website. Kejap saya akan tunjukkan. Okay, kita minimize dulu. Okay, buka Firefox. Ataupun kalau anda ada IE tu Internet Explorer lah. So kalau ada IE, anda boleh buka melalui run juga. Okay, run IE Explore. Okay, sama juga. Saya tutup Internet Explorer ni pasal saya tak berapa suka pakai Internet Explorer sekarang. Okay, kita zoom ke address bar. Okay, pergi ke website ini ya, sysinternals, sysinternals.com. Tekan enter. Okey, dulunya website ni namanya memang www.sysinternals.com, tapi apa yang saya dapat tahu lebih kurang lah, sysinternals ni dah dibeli oleh Microsoft, dan orang-orang yang membangunkan sysinternals ni dah pun bekerja dengan Microsoft lah. Okey, sekarang ni kalau kita type www.sysinternals.com, dia akan redirect kepada ni lah, technet.microsoft.com. Okey, kecilkan. Untuk menggantikan task manager, ini dia programnya, Process Explorer. Okey, open link in new tab. Okey, dan kita download. Okey, kita download. Okey, sementara download, saya nak tunjukkan sebenarnya untuk pergi ke run tak sesukar yang disangka lah. Bukan melalui sini lah. Biasanya saya tak melalui pada start menu dan klik pada run lah. Kita menggunakan, sekejap saya akan appearkan keyboard virtual. Okay, kita zoom dulu. Run OSK ni, tulis OSK
untuk keluarkan program virtual keyboard tu. Okay, klik enter. Okay, ni dia virtual keyboard. Okay, kita tunjukkan lah. Anggap je virtual keyboard ni macam keyboard kat rumah anda. Cuma saya nak tunjukkan macam mana nak appearkan run melalui shortcut. Okay, you hold ni kita panggil Windows icon keyboard. Okay, you hold ni, then you press R. Sambil hold ni, press R. R untuk singkatan kepada run lah. Okay, sekejap okay. Oh. Okay, hold ni, then press R. Keluar run. Sama juga kalau anda tekan Windows icon pada keyboard dan tekan R. Okay, dia tak adalah susah kan. Kalau anda selalu gunakan run ni, banyak gunanya. Okay, saya close balik. Okay, kita dah habis download tadi, proses tadi. Okay, okay, ini file yang di download dalam format zip lah. Biasa saya pakai 7zip lah. Mungkin ada di antara pakai WinRAR, WinZip dan sebagainya, ataupun IZARC. Okay, kita extract dia. Extract here. Ataupun boleh juga klik 2 kali, double klik. Okay, double klik. Dan just submit yang ini saja. You klik sini sekali, you hold hold, then you drag ke folder ni. Okay, untuk memudahkan akses biasa saya akan tukarkan nama dia daripada procexp.exe kepada process. Okay, kita tukar nama dia process, process. Sebab apa saya tukar nama? Sekejap lagi saya tunjuk kenapa saya tukarkan nama dia. Okay, sebab proses ni senang sikit lah nak ingat. Berbeza dengan yang tadi tu, procexp kadang-kadang saya susah nak menaip. Okay, then cut ni, you cut ataupun you copy. Okay, kita cut, pergi ke computer. Okay, masuk dalam C, pergi ke dalam folder Windows. Okay, then you click file, you click edit silap bukan file, then you paste, tampal sebab apa kita tampal ke dalam Windows, ke dalam folder Windows, ada sebabnya, nanti saya akan beritahu. Okay, ni sebabkan file process.exe dah ada kan. So you tampal je, macam saya punya ni lain sikit. Jadi saya cancel lah sebab saya dah ada. So cancel, close. Okay, dan kita klik pada start menu, ataupun you just hold Windows icon tadi, then press R. Okay, you tulis process, then you click enter.
Okey, ini dia proses explorer daripada sys internals. Okey, mari besarkan. Okey, apa guna proses explorer ni? Okey, banyak gunanya dalam beberapa tutorial lagi saya akan ceritakan lah. Okey, apa perbezaan proses explorer dengan task manager? Okey, sebenarnya banyak beza dia. Okey, so daripada sini kita compare dengan task manager. Okey. Okey, nampak tak apa perbezaan dia? Okey. Nampak sini just text file je kan. So kita tak nampak. Macam daripada sini kita boleh nampak daripada explorer.exe dan dia punya child process. Child process tu yang proses yang tengah running sekarang lah. Apa yang kita nampak dengan mata kasar. So daripada sini kita boleh tahu short form kepada program tu tadi. Sebagai contoh, macam mana kita boleh buka Firefox dekat run ni tadi. Okay, Firefox. Sebabnya kita tengok balik file Firefox ni tadi, dia adalah singkatan firefox.exe. Okay, so ada setengah program macam ini. Ini sebenarnya adalah servis Nokia, bukan you just klik tulis Nokia mserver.exe dia akan keluar, tapi kita tak akan nampak lah secara kasarnya, dan di running di belakang tabir. Macam ni sekarang kita boleh nampak apa proses yang tengah running. Okay, sebagai contoh ini Bluetooth. Okay, ini saya punya mouse program. Okay, ini adalah antivirus yang saya pakai. Dan this one is task manager tadi. Task manager yang kita buka ni tadi. Okay, ini dia. Okay, ini adalah software yang saya sedang gunakan untuk record session tutorial ni. Okay, ini rain meter. Rain meter benda lah yang kat sini lah. Yang kalender ni, dia bukan kalendernya, banyak lagi lah. Cuma saya hiddenkan je lah. Tak ada beberapa menyemak sangat di desktop. Okay, then this one is okay, ini berkaitan dengan software yang dah built in lah. Macam notebook saya pakai ni, notebook Dell. So this one is dia punya program lah. Okay, biasanya apa yang kita nak tekankan, proses yang penting yang boleh kita bermain-main sebenarnya proses bermula daripada explorer.exe dan ke bawah. Okay, ini yang kita boleh edit ataupun terminate dia punya proses. Terminate maksudnya kill proses lah, kita matikan proses dia. Okay, kalau boleh elakkan bermain-main di atas ni, nak kill proses ya, sebab ini adalah berkaitan sistem Windows, melainkan anda tahu proses tu running di bawah Windows ataupun program lain macam ni. Sebab saya dah terbiasa dengan program-program Windows dan program lain, jadi saya dapat pastikan lah yang mana bukan Windows dan yang mana program third party software lah. Okay, so sebagai contoh, saya nak matikan Nokia mserver.exe. Okay, saya just kill process. Okay, kill process, klik. Okay, apa yang saya nak terangkan, setiap proses yang bermula, bukan bermula lah, setiap proses yang running memerlukan amount memori yang tertentu lah. Okay, sebab tu ada di antara mana-mana user yang dia dah dapat notebook baru dengan prosesi yang tinggi, Intel Pentium Core i3, Intel Pentium Core i7 dengan RAM 4GB, ada yang 8GB lah. Kadang-kadang komplain
Kenapa I punya laptop ni lambat? Kenapa I punya apa program ni lambat nak buka? Sebab diorang tak tahu apa sebenarnya program yang berjalan, running. Okey, macam ni kita nampak program apa yang running sekarang. Yang real time Okey, macam ni proses hacker ni sama juga dengan proses explorer. Dia sebenarnya adalah saingan kepada proses explorer. Cuma proses hacker ni tidak dimiliki oleh Microsoft lah. Dia yang saya dapat tahu kalau tak silap open source punya program, dan dia dikatakan lebih baik daripada proses explorer lah. Okey. So sebagai contoh, katakan Firefox kita ni hang. Okey. Kita boleh kill proses Firefox ni. Kill. Okey, kita try kill Okey. Hilang Firefox. Okey. Task manager kita nak buang. Apa guna kill proses ni? Kill proses ni digunakan bila masa di mana program ataupun aplikasi user tu dalam keadaan freeze ataupun hang. Okey, Windows Task Manager kita try kill. Saya tak katakan proses Explorer ni bagus dan proses hacker ni bagus. Mengikut pengalaman saya, di mana kadang-kadang Task Manager lebih cepat respon daripada buka proses Explorer di dalam keadaan tertentu lah. Contoh, dia dah teruk sangat hang, sebab mungkin Task Manager ni sendiri ties dengan Windows punya servis, so dia mungkin respon lagi cepat lah. Itu apa yang saya kemukakan lah, teori saya lah. Tak tahulah kalau salah ke betul kan. Okey, so daripada sini kita nampak proses yang tengah running. Ini berkaitan Windows, kebanyakannya Windows. Tapi ada juga kadang-kadang di mana virus menyamar sebahagian proses daripada Windows. Okey. Guna proses Explorer ni salah satunya adalah untuk troubleshoot freeze application, virus. Okey, kita track down di mana virus tu bersembunyi. Sebagai contoh, katakan proses hacker.exe ni adalah malware ataupun virus. So apa yang kita perlu buat, klik di sebelah kanan, klik pada properties, kita nak cari lokasi kedudukan program tu. Okey. Okey, ini nampak. Ini adalah lokasi kedudukan proses hacker. Sebagai contoh, ini malware ataupun virus. So kita highlight ni, copy, kita nak buka folder ni dia di dalam partition C, program files dan proses hacker tu. Okey. Pergi pada run. Itu sebabnya saya bagi tutorial run, sebabnya banyak gunanya. Okey. Klik pada run, you just paste apa yang kita highlight tadi, yang kita copy ni tadi. Kan? Yang kita copy daripada sini tadi. Okey. You klik OK ataupun press enter. Oops. So, di mana kedudukan proses hacker? Nampak sini proses hacker. Okey, ni image kepada program tu proses hacker. Okey, ini dia proses hacker. Inilah dia lokasi proses hacker, dan dia link kepada sini. Okey. Okey, bagi Windows Vista dan Windows 7, kemungkinan banyak user yang keliru macam ni. Kita tak nampak actual lokasi dia, lokasi sebenar. Kita perlu klik baru kita nampak. Okey, saya rasa saya dah cukup 15 minit rasanya.
Saya terangkan seringkas mungkin dan saya akan sambung lagi tutorial seterusnya. Sebab apa saya bagi tutorial ni adalah untuk kemudahan para pengguna komputer semua. Okay, untuk tahu apa sebenarnya program yang tengah running ataupun program yang tidak kita perlukan. Okay. Di samping proses Explorer, ada lagi satu program yang berguna, iaitu Autoruns. Saya rasa saya akan bagi tutorial Autoruns dalam tutorial run seterusnya. Okey, saya rasa setakat ni saja. Kalau ada apa-apa pertanyaan, sila tanya ke halaman website www.duxcomputers.com. Okey. Di sini saya nak mengucapkan terima kasih kepada mereka yang banyak mengajarkan saya tentang ilmu komputer lah, dan termasuk seorang sahabat yang programmer. Kalau saya tak kenal dia, kemungkinan saya tak buat website tu langsung lah. Siapa namanya? Itu Syahdan Kamaluddin. Okey, kita berjumpa lagi dalam tutorial seterusnya. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera.